Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala bil qasimil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada tengah hari ini kita dapat bersama-sama di MBI dalam tazkirah Zuhur di Musalla Al-Husna dengan tajuk tazkirah khas menjelang Ramadan, bulan Ramadan Al-Mubarak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sedang berada di akhir-akhir bulan Sya'ban, bulan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut bulan yang paling banyak manusia lalai, iaitu bulan Sya'ban. Dan Allahumma salli ala Muhammad, Sya'ban ini adalah bulan yang paling dekat dan hampir dengan bulan Ramadan. Bila masuknya Sya'ban, itu menandakan akan masuknya Ramadan. Dan bulan Sya'ban lah bulan yang Allahumma salli ala Muhammad, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengar tahu suara saya? Dengar tak? Dengar suara. Suara saya pelan, tak lidah. Okey. Suara tu lah. Okey. Jadi bulan ni lah yang turun ayat ni. Pada tahun kedua hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun ayat, wahai sekalian mereka yang beriman, difardukan ke atas kalian puasa seperti difardukan ke atas umat-umat yang terdahulu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian beroleh ketakwaan, ataupun dimaknakan pasti kalian bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka bulan Sya'ban lah bulan yang menjadi persediaan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk masuki bulan Ramadan Al-Mubarak. Seperti disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan. Nabi namakan bulan ini bulan yang penuh keberkatan, istimewa Ramadan. Sehingga kan Nabi sebut dalam satu hadis, kalaulah manusia tahu apa yang ada dalam bulan Ramadan, maksudnya kalaulah kita tahu semua kelebihan Ramadan, kalau kita dapat rasai semuanya kelebihan Ramadan, sudah pastilah kata Rasulullah, manusia akan berkeinginan sepanjang tahun itu Ramadan. Ramadan ni istimewa lah. Kalau kita rasa nikmat Ramadan betul-betul dirasa, kalau kita dapat kelebihan semuanya dalam Ramadan ini, kita akan ada satu perasaan, aku nak sepanjang tahun ini Ramadan semuanya. Kerana nikmat sangat, kerana banyak sangat anugerah, kerana besar sangat apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tazkirah kita ini membicarakan tentang nak menjelang bulan Ramadan. Allahumma salli ala Muhammad. Yang pertama sekali, mestilah kita menyediakan satu perasaan. Nak sambut anugerah Allah ni kena sedia dengan perasaan. Karena anugerah Allah ni dia turun pada hati kita, qalbu kita. Allahumma salli. Ilmunya, pengenalan pada Allahnya, sifat mulianya, Allah, cintanya, ini tempatnya Allah turunkan di hati kita semua. Satulah hati ini dia lebih luas daripada
dia panggil apa, jasad atau anggota kita. Kita tengok hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah firman, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Maksud apa ni? Kalaulah Quran itu diturunkan, Allah sana, ataupun dimaknakan kalaulah Quran itu kami turunkan atas satu bukit, sungguh pasti kamu akan melihat bukit itu berkecai hancur. Kenapa? Khasyi'an mutasaddian min khasyatillah. Kerana khusyuk dan takut pada Allah SWT. Tapi kata ulama, ada satu tempat yang Allah turunkan Al-Quran, tempat itu lebih kuat daripada bukit. Tempat itu lebih besar daripada bukit, boleh menahan apa yang diturunkan oleh Allah SWT. Apa tu? Qalbu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti Allah firman, Allah firman, kami turunkan Al-Quran ala qalbika, atas hati engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya wahyu ni turun masuk ke hati Nabi Muhammad. Quran tersimpan di situ. Qalbu Nabi Muhammad. Tapi qalbu Nabi Muhammad dan diri Nabi Muhammad tidak hancur. Bukit pun tak mampu tahan Al-Quran, Nabi Muhammad boleh tahan. Kenapa? Kerana qalbu manusia ini, hati manusia ini lebih istimewa, lebih besar, lebih kuat daripada bukit. Daripada bukit. Sama juga kita semua, Allah turunkan di sinilah ayat-ayat Qurannya, keimanannya dia turunkan di sini, pengenalan kita pada Allah, akhlak-akhlak mulia, cinta, mahabbah, rindu, dia simpan di sini, dia turun di sini. Tapi kita semua boleh tahan. Kita semua boleh tahan. Kenapa? Itulah keistimewaan hati dia panggil. Maka untuk menerima anugerah Allah dalam Ramadan, untuk menerima anugerah Allah, itu Ramadan itu sendiri anugerah Allah, yang pertama sekali mesti sediakan hati yang lapang dan juga gembira untuk sambut bulan ni. Inilah hati Nabi Muhammad dan para sahabat. Nabi Muhammad dan para sahabat paling gembira nak sambut Ramadan. Allahumma salli ala Muhammad. Rasulullah sebelum nak masuk Ramadan, di bulan Sya'ban ni, Rasulullah dah berkhutbah, dah bagi ceramah semua tentang Ramadan. Nabi sebut tentang kelebihan Ramadan. Bila datang Ramadan, kata Rasulullah, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu syurga. Pintu syurga ada 8, semuanya dibuka. Allah senang. Dan kata Imam Qadhi Iyad, apa isyarat Allah buka pintu syurga semuanya? Isyarat bahwasanya bulan Ramadan bulan yang Allah akan beri kekuatan, taufik, hidayah kepada manusia untuk beramal dengan amalan ahli syurga, supaya mereka boleh masuk semua pintu syurga tu. Itu maksud buka pintu syurga. Maksud buka semua pintu syurga dalam Ramadan, maksudnya apa? Allah seru kita, masuklah syurga, pilah ke syurga. Semua dibuka, tak ditutup satu pun. Dan Allah pun bagi taufik, kekuatan pada kita untuk beramal dengan amalan ahli syurga, supaya kita dapat masuk syurga yang dibuka ni. Bukan buka saja maksudnya. Bukanlah syurga dibuka dalam Ramadan hanya untuk perhiasan, hanya untuk saya suka-suka, saya tidak. Tapi mengisyaratkan bahawasanya Allah nak masukkan kita semua dalam syurga dia. Dengan sebab apa? Allah beri taufik, kekuatan beramal dalam Ramadan. Nabi sebut lagi, Ramadan bulan yang ditutupkan semua pintu neraka. Ini menunjukkan orang yang nak buat maksiat akan disekat, akan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak rasa nak buat maksiat tu macam tak kuat dalam bulan Ramadan. Kalau pembuat tak seronok. Kalau pembuat tak rasa nikmat maksiat dalam Ramadan. Ini istimewa Ramadan. Tengok dengan syaitan pula diikat. Syaitan diikat ni banyak maksud. Ada yang mengatakan syaitan besar-besar saja diikat. Ada ulama mengatakan semua syaitan diikat. Ada ulama mengatakan syaitan tak diikat, cuma dilemahkan. Kalau hari-hari biasa dia hasut kita sehari 100 kali. Ramadan dia mampu hasut hanya sehari 2 kali saja. Contoh, tak larat. Seolah-olah syaitan mempuasa juga. Dia tahu macam tak makan juga. Okey, tak larat. Syaitan tak larat. Macam kita juga tak larat Ramadan. Kita pun syaitan juga tak larat juga. Okey, kita pun syaitan jugalah. Kita pun ada tak baik dia kan. Syaitan ni ada kalangan manusia, ada kalangan jin. Kalangan manusia itu banyak. Syaitan tu tak diikat lah. Macam orang kata, kenapa ada orang jahat juga walaupun Ramadan ni syaitan diikat? Jawapan dia, ada kamu syaitan yang tak diikat. Okay, tu dia jahat. Orang kata, kenapa saya jahat juga Ustaz? Saya dah tinggal maksiat saya walaupun Ramadan dah datang.
Kan syaitan diikat, yang diikat tu syaitan jin alam ghaib sana. Syaitan manusia tak diikat. Nah, kamu salah satu yang tak diikat tu. Okay. Kalau Allah ikat syaitan manusia bagus tak ada langsung jahat jadi tak apalah, jadi itu melawak-melawak Jadi tengok Nabi sebut semua ni bila ni? Sebelum masuk Ramadan. Nabi cerita dah. Nabi kata Ramadan bulan yang digandakan, amalan sunat diangkat darjat, dapat pahala amalan fardu. Besar. Amalan fardu dengan amalan sunat 70 kali ganda, seperti disebut oleh Syekh Nawawi Bantani dalam kitabnya Muruqi Ubudiyah, syarah bagi Bidatul Hidayah. Dalam kitab ni sebut apa bandingan amalan sunat dan amalan fardu. Apa bezanya kita sembahyang sunat duha 2 rakaat dengan sembahyang subuh 2 rakaat? Bezanya disebut dalam kitab Syekh Nawawi Bantani ni, amalan fardu 70 kali ganda, lebih besar daripada amalan sunat. Kita sembahyang fardu subuh 2 rakaat, macam sama kita sembahyang 70 kali ganda 2 rakaat tu, jadi 70 kali ganda. Sembahyang duha 2 dengan 70 lebih besar, lebih banyak lagi lah. Itu bandingan dia maksudnya. Tapi dalam bulan Ramadan, amalan sunat Allah jadikan kelebihan amalan fardu. Kita sembahyang duha dalam bulan Ramadan sama macam kita sembahyang subuh, sembahyang zuhur, sembahyang asar dalam bulan biasa. Pahala dia. Dan amalan fardu pula digandakan sebanyak, Allahumma salli ala Muhammad, 70 kali fardu ganda lagi. Allah bagi pula gandaan. Masya Allah Jadi ini bulan Ramadan. Nabi khutbah ini sebelum masuk Ramadan. Nabi cerita dalam bulan Ramadan juga ada satu malam. Ini disebut malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar ini banyak pandangan ulama apa maksud Al-Qadar. Ada yang mengatakan malam Al-Qadar maksudnya malam yang agung, malam yang mulia. Ada yang mengatakan malam Al-Qadar adalah malam yang Allah tetapkan segala urusan malam tu. Jadi Nabi sebut wa fiha lailatun, dalamnya ada satu malam khairum min alfi syahr. Malam tu lebih baik dari 1000 bulan. Tengok gembiranya Nabi Muhammad dan para sahabat nak sambut Ramadan. Nabi dah cerita semua ni sebelum masuk Ramadan lagi. Allahumma salli. Supaya apa ni? Galakkan untuk sahabat gembira dan juga semangat untuk ibadat dalam bulan Ramadan. Sebab itulah apa yang dilaksanakan, yang dianjurkan di MBI kita ni, di surau musalla ni, ini salah satu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi Muhammad kita hidupkan. Sunnah apa? Cerita pasal Ramadan, bagi semangat, bagi orang gembira nak sambut Ramadan sebelum masuk Ramadan. Dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Maka Nabi sebut dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Ini kita cerita apa ni? Kita cerita main sama-sama rasa gembira nak sambut Ramadan. Ini kita cerita apa yang Rasulullah cerita kat sahabat. Itu sama-sama kita nak rasa semangat juga. Apa dia Lailatul Qadar? Malam kemuliaan. Apa dia Lailatul Qadar? Allah firman dalam Quran, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sesungguhnya kami turunkannya, iaitu Al-Quran, pada malam Al-Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kamu apa dia malam Al-Qadar tu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Dalam malam Lailatul Qadar ini turun para malaikat Allah SWT, dan juga war-ruh, ruh turun juga. Ruh di sini kata ulama tafsir malaikat Jibril. Karena Jibril ni ada beberapa nama. Di antara nama-nama Jibril ada ar-ruh, ar-ruh. Satu bila orang Yahudi mai ke Rasulullah, kata, "Ya Muhammad, ceritakan kepada kami tentang roh." Nabi kata, okey, aku akan bagi tahu kat kamu. Tunggu dulu turun wahyu Allah. Nabi kata, esok aku bagi tahu. Tak tengok esok tak sampai wahyu. Sampai tak salah 2 bulan kot. Tapi sabar Nabi Muhammad. Orang dah permain Nabi Muhammad dah. Engkau ni tipu, engkau ni ini. Sabar Nabi Muhammad. Sehingga turunlah ya Allah SWT, Allah SWT, mereka bertanya tentang roh. Is'alu anir ruh tu, macam ayat tu. Dan kata Allah, qulir ruhi min amri rabbi. Katakanlah roh itu urusan Tuhanmu, urusan Tuhanku. Cakap kat mereka, tak payah tanyalah soalan ni. Ini urusan Allah, serah pada Allah SWT. Jadi kenapa ayat ni turun macam tu? Kerana supaya Allah nak selamatkan Nabi Muhammad. Orang Yahudi buat helah. Dia bertanya tentang roh.
Kalau Nabi cerita roh itu roh manusia, dia berkata Nabi Muhammad tipu. Dia berkata Nabi Muhammad tak tahu. Kenapa? Dia pun akan kata roh yang kami tanya ni bukan roh manusia. Roh ni Ruhul Qudus ataupun roh ini disebut sebagai Jibril. Dia pun nak kenal Nabi Muhammad. Tapi Allah turunkan ayat untuk selamatkan Nabi Muhammad. Dia pun nak pemain dengan soalan ni, dia pun nak uji Nabi Muhammad, pemain Nabi Muhammad. Maka Allah kata cakap ke depa urusan Tuhan, tak payah tanya. Selesai jadi malam tu kata Allah tanazzalul malaikatu ruh. Ruh turun pada malam Lailatul Qadar. Jangan baca ayat ni kita habang pula roh apa? Oh, roh alam sekian datang, tidak. Roh itu Jibril alaihi salam. Itu roh. Itu dinamakan roh. Turun malam Lailatul Qadar. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad, Nabi kata malam Lailatul Qadar turun para malaikat daripada langit. Mereka memenuhi bumi ini. Jumlah mereka lebih banyak daripada pasir-pasir yang ada atas muka bumi. Itu hadis. Jumlah malaikat yang turun malam tu lebih banyak daripada pasir-pasir yang ada. Ramai sungguh. Satulah malam Lailatul Qadar ni, malam yang kita akan rasa satu kerohanian. Apa maksud kerohanian? Perasaan yang lain macam. Ini kalau kita beramal setiap malam, kita akan rasa malam Lailatul Qadar malam yang pelik sikit rasa. Kenapa tu? Bila malaikat terlampau banyak memenuhi bumi, kesannya apa? Ruh kita rasa. Kerana ruh ni dia boleh rasa perkara-perkara ruh juga. Dia rasa kehadiran malaikat dia boleh teris, ruh kita boleh teris, boleh rasa. Itu perasaan. Allahumma salli Muhammad. Macam jin lah, jin main duduk belakang kita, lain macam masa. Ruh kita dia boleh tahu ni. Dia boleh rasa, kita faham tak faham roh kita. Tetapi malam Lailatul Qadar memang ramai tuan para malaikat. Sebab itulah Nabi sebut dalam hadis, tanda malam itu malam Lailatul Qadar, siang tu matahari naik tu cahayanya tu sebam. Cahayanya tidak menembusi, kata Rasulullah, tidak panas. Cahaya macam bulan. Kita tengok pagi tu dalam ke-8 ke-9 macam bulan naik, tak panas. Apa yang menutup cahaya tu? Kata Rasulullah, malaikat yang terlampau banyak turun malam Lailatul Qadar. Pagi tu mereka masih lagi ada cahaya malaikat, ataupun malaikat itu mereka menutup cahaya matahari. Matahari nampak macam kabus, nampak macam kecil, nampak macam bulan. Dan itu saya tengok, saya tahu memang ada tanda tu. Memang ada tanda Lailatul Qadar tu, memang ada. Jadi Allahumma salli Muhammad. Nabi sebut malam itu ada malam Al-Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan kata ulama sama juga dengan 83 tahun 4 bulan. 1000 bulan. 12 bulan sama juga setahun. 12 bulan setahun. Kalau 1000 bulan, 1000 bulan sama juga 83 tahun 4 bulan. Kata ulama lah. Okey. Tetapi dalam ayat ini Allah kata bukan hanya 1000 bulan. Khairum min alfisah. Lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik maksudnya apa? Sebagian ulama kata lebih baik maksudnya lebih banyak dari 1000 bulan. Kisahnya ada satu hari Rasulullah cerita kat sahabat. Rasulullah cerita dulu ada orang zaman Bani Israel, zaman Nabi-Nabi terdahulu. Dia pergi keluar daripada rumah dia, bawa harta dia dan juga diri dia, pergi berjihad jalan Allah, perang selama 1000 bulan. Perang sama 1000 bulan, lebih kurang 83 tahun. Tinggal rumah, pergi perang 1000 tahun, 1000 bulan. Dan kata Nabi Muhammad SAW, sahabat pun waktu tu semuanya rasa macam satu semangat, teringin nak berjihad selama 83 tahun. Tapi kata sahabat, ya Rasulullah, macam mana kami nak dapat jihad lama macam tu, sedangkan umur kami pendek? Kami teringin juga nak dapat macam tu. Ya Rasulullah, macam mana? Turunlah ayat inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Maksudnya, wahai umat Muhammad, aku Allah kasih pada kalian, tak perlu kalian hidup sampai 83 tahun nak pergi berjihad. Cukup kalian bangun satu malam saja, malam Ramadan ni, aku dah gandakan lebih baik, lebih banyak daripada 1000 bulan tu. Khairu min alfisah. Sayang Allah pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu Allah Nabi sebut dalam hadis, ummati ummatun marhumah. Umat aku adalah umat yang dicintai, dikasihi oleh Allah SWT. Umat terdahulu kena hidup 83 tahun, 1000 bulan untuk berjihad. Umat Nabi Muhammad tak payah hidup 83 tahun. Allah bagi shortcut. Hanya satu malam 83 tahun, 4 bulan, 1000 bulan. Tapi bukan setakat 1000 bulan, khairum min alfisah. Lebih baik dari 1000 bulan.
Lebih baik ni bukan 1000 ni. Lebih baik, maksudnya lebih banyak. Mungkin 1 juta bulan Allah bagi dalam malam kita ibadat tu. Umat Bani Israel tu hanya seumur hidup dia berjihad 83 tahun, dapat pahala jihad 83 tahun, pahala ibadat lah. Umat Nabi Muhammad tiap-tiap tahun boleh dapat 1000 bulan, 1000 bulan, 1000 bulan, 1000 bulan. Kita ni banyak yang umur lebih kurang 30 ke 40-an. Geng muda lah semua kita ni, 30 ke 40-an. Mungkin paling tinggi pun 50-an. Tengok kita ni kalau ikutkan, macam saya ni baru 30-an lah. Orang selalu kata saya umur 25. Bukan 25, 30 kita dah lebih 30 dah. Tanya, ada orang tanya, Ustaz kahwin dah lagi? Nampak muda, 25. Jadi dia panggil apa? 25 tu muda sangat lah. Okay? Budak-budak sangat lah. Okay? Saya dah atas lagi lah. Tapi kalau orang kata umur 25 pun, amin lah. Amin. Mudah-mudahan umur kita sentiasa muda. Okay? Sentiasa muda bagus juga. Kuat je kan. Tak lemah-lemah. Jadi Allahumma salli Muhammad. Umur contoh umur kita ni 30 lebih lah. Contoh kita ambil umur 40 lah, 40. Kalau ikutkan umur umat Nabi Muhammad ni 60 ke 70. Contoh kita meninggal umur 60, kita ambil takat 60. 40, 50, 60. Ada berapa tahun tu? 20 tahun. 20 tahun kalau tiap-tiap tahun dia dapat Lailatul Qadar, kita ambil 1000 bulan cukup. Kita lebih banyak kita tak tahu lebih banyak tu berapa kan. 20 tu 1000 kali pula dengan 20. 20,000. Dia umpama ibadat sebanyak 20,000 bulan. 20,000 bulan berapa tahun pula? Peninglah kita. 20,000 bulan berapa tahun? Allah alam. Kena kereta lah baru dapat. Maksudnya tengok, tak perlu hidup sampai 83 tahun. Cukup hidup meninggal umur 60. Dia dah umpama dia ibadat sebanyak 20,000 tahun, 30,000 tahun. Tambah yang baru umur 20-an. Ambil peluang lah. Tiap-tiap tahun pastikan Lailatul Qadar kita bangun malam. Kalau umur 20, dia meninggal umur 60, berapa puluh tahun tu? Setiap tahun dia dapat, setiap tahun dapat. Setahun sekali 1000 bulan, setahun 1000 bulan, setahun 1000 bulan, setahun 1000 bulan. Umpama dia hidup ratusan tahun. Nanti dia pergi ke akhirat, dia pergi ke mahsyar, dia tengok dia punya ibadat dia tu, pahala dia tu punya banyak, macam hidup 1000 tahun. Umat-umat terdahulu umur sampai 1000. Dia tengok dengan kita ni umur hanya 60, kita lebih banyak lagi pahala daripada depan lagi. Lebih banyak lagi ganjaran Allah bagi. Kenapa? Inilah umat Nabi Muhammad, umat yang paling utama sekali. Umat yang last sekali Allah bangkitkan, Allah cipta, paling awal masuk syurga. Nabi Musa pernah kata, aku tak heran pun Nabi Muhammad masuk awal sekali syurga, sebab dia memang Rasul terbaik. Tapi yang aku jadi heran, umat dia pun masuk sama dengan dia, sedangkan Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi terdahulu tak boleh masuk lagi. Nanti Nabi Muhammad orang pertama bangkit di mahsyar. Kemudian Nabi syafaat dekat umat dia. Umat dengan Nabi Muhammad ni masuk syurga dulu. Nabi-Nabi, Rasul-Rasul terdahulu, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Yaqub, Nabi Ibrahim, semua ni duduk kat mana? Semua belum masuk syurga. Mereka duduk di mahsyar bersama umat dia. Sehingga selesai kita dan Nabi kita masuk, barulah Nabi-Nabi, Rasul-Rasul terdahulu masuk dengan umat dia. Maksudnya kita ni umat biasa, kita bukan Nabi, Rasul. Tapi kita boleh masuk dulu daripada Nabi dan Rasul. Kenapa? Kerana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi kita Nabi hebat, Nabi mulia, Nabi agung. Ni umat yang depa hidup umur sikit, tapi Allah gandakan semua amal ibadat depa, masya-Allah. Umat yang terbaik ni, masya-Allah. Allah firman dalam Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Sifat kalian ni selalu menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Kita semua Allah sebut dalam Quran. Saya dan kita semua, Allah kata kita ni orang terbaik, golongan terbaik, manusia terbaik. Siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tak layak sebenarnya nak terima anugerah ni. Nabi-nabi, Rasul-Rasul terdahulu pun nak jadi umat Nabi Muhammad. Umat terdahulu pun nak jadi umat Nabi Muhammad. Tapi Allah dah pilih siapa nak jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua alhamdulillah. Maka Nabi sebut malam dalam Ramadan ni ada satu malam disebut malam Al-Qadar. Malam Lailatul Qadar ni sangat istimewa. Malam tu malam yang sihir tidak berfungsi. Ulama-ulama menggariskan atau menyenaraikan kelebihan dan keistimewaan malam tu. Di antaranya apa? Sihir tak fungsi. Ahli sihir ni suka buat sihir ni, santau apa semua ni, malam tu santau tak boleh jadi. Jin kata malam ni saya cuti,
Cuti malam ni. Sihir tak fungsi, jin syaitan tak fungsi. Kenapa? Malaikat tambah banyak. Allahumma salli. Malam tu juga adalah malam yang disebut oleh Allah SWT, salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun, sejahtera malam Lailatul Qadar tu sehinggalah terbit fajar. Dari sinilah ulama mensyarahkan pelbagai syarahan tafsir apa maksud Allah sebut sejahtera malam tu. Itu malam yang tak akan berlaku kecelakaan, malam yang tidak akan tersebar wabak. Kalau ada wabak, tak adalah COVID ke apa semua, main malam Lailatul Qadar dia akan stop. Wabak takkan bergerak. Wabak tak akan tersebar malam Lailatul Qadar. Sihir, wabak, balak, musibah tak akan berlaku malam Lailatul Qadar. Kenapa? Berdasarkan dalil Quran, salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahtera malam tu kata Allah, selamat malam tu. Keluarlah pergi mana pun selamat malam tu sampai dah terbit fajar. Ada sebahagian kitab sebut, kalau orang bukan Islam, dia bersama isteri dia pada malam itu, tak jadi zuriat tak jadi. Malam yang suci, malam yang bersih, malam yang sejahtera, malam yang benda buruk tak akan berlaku, benda tak elok tak akan berlaku, hanya kebaikan saja. Itu malam Al-Qadar. Dan sebahagian menyebut, bagian hadis Nabi SAW, malam Lailatul Qadar adalah malam yang permulaannya hujan dulu. Sebahagiannya lah. Ada satu hadis tu malam 23 atau malam 21, Nabi SAW kata, saya dibagi tahu oleh Allah bila Lailatul Qadar, tapi saya lupa kata Rasulullah, macam hilang ingatan tentang mimpi tu. Satu pagi tu Nabi sembahyang subuh dengan sahabat. Dari Nabi waktu tu basah, maksudnya semalam hujan. Nabi ingat balik, Nabi kata apa? Semalam Lailatul Qadar. Kenapa? Saya baru ingat mimpi saya tu malam Lailatul Qadar, petunjuknya adalah malam tu hujan. Hujan. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar tu dimulakan dengan hujan di permulaan malam dia. Malam Lailatul Qadar. Jadi ada sebahagian riwayat pula menceritakan tentang benda-benda pelik berlaku malam Al-Qadar. Tapi itu bukan semua berlaku pada orang tertentu saja dia panggil, ya. Jangan pula malam Lailatul Qadar ni tunggu main malam 10 akhir, tiap-tiap malam dia keluar tengok ke tingkap. Tengok apa? Pokok sejuk dah kita dia. Dia kira pokok sejuk, dia tak sejuk juga. Pokok sembahyang, dia tak sembahyang juga. Dia kerja tengok pokok. Okey. Ada yang tu orang tertentu Allah bagi. Kita tak boleh tengok semua tu. Tanda terbesar Lailatul Qadar bukan di alam tu yang kita nak tengok tu, tapi di diri kita. Apa perasaan kita dengan Allah malam tu? Apa kita rasa dengan Allah malam tu? Takutnya, kasihnya, rindunya, malunya pada Allah. Bagaimana hati kita hancur, lebur, menangis ni mata ni, ingat Allah SWT. Yang tu tanda Lailatul Qadar. Terbuka ni hati, jiwa, ruh kita ni terbuka. Betul-betul rasa tu. Rasa Allah tu ada, melihat aku ni hamba dia, aku tak ada apa pun. Semuanya Allah SWT, semuanya daripada Allah. Allah lah hebat. Malam tu terbuka. Yang tu tanda terbesar di hati kita, bukan di alam ni. Alam tu habuan lah, kalau Allah buka lah. Jadi malam tu ada malam Lailatul Qadar. Ada sebahagiannya menetapkan malam tertentu tu malam Lailatul Qadar. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan malam Lailatul Qadar adalah malam 21, tak tukar-tukar lah, tiap-tiap tahun macam tu. Imam Syafi'i malam 21 dia banyakkan ibadat. Malam 21. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan malam 27, tak tukar-tukar dah. Kerana apa? Kerana perkataan Lailatul Qadar dalam surah Inna Anzalna ni disebut sebanyak 27 kali. Dia punya huruf 27 kali. Okey, tengok dalam Quran Allah sebut berapa kali? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Okey, sekali. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Okey, 2 kali. Lailatul qadri khairum min alf syahr, 3 kali. Lepas tu Allah tak sebut Lailatul Qadar. Okey, kita ambil perkataan Lailatul Qadar. Ni Allah bin Abbas, sahabat Rasulullah punya tafsiran lah. Lam, kita tengok berapa huruf dia ada. Lam, ya, lam, ta. Lam, ya, lam, ta. 4. Lailatul Qadar. Al-Qadar, alif, lam, qad, da, ra. Itu yang saya kira tu. Okey, Lailatul Qadar. Allahumma salli alaihi. Jadi 3 kali disebut dan dicampur pula dengan jumlah Lailatul Qadar tu ada berapa? Betul tak saya kira? Tak betul lagi. 9 ada 3 betul ya? Saya baik. Ada 9 sama kan 10 9 huruf. Jadi 9 huruf. Lam, ya, lam, ta, al, lam, apa? Qadara. 9 lah, 9 semua 9 lah. 9 kali 3 apa? 27.
Jadi kata Sayyidina Abdullah bin Abbas 27. Sebab apa? Allah sebut 3 kali dan kali dengan 3 pula. 9 huruf tu, kali dengan 3. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas juga, dan Allah juga firman salamun hiya. Hiya tu dekat perkataan 27. Tengok perkataan ada apa? Inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adra kama lailatul qadr. Kira macam tu sampailah ayat hiya salamun hiya, sejahteralah malam itu malam al-qadar. Hiya di sini sampai pada perkataan 27. Salamun hiya matla'il fajr. Jadi dekat hiya tu dia panggil apa? Perkataan yang ke-27. Kata Sayyidina Allah bin Abbas menunjukkan malam 27. Itu Allah bin Abbasnya pandangan. Sebagian pandangan sahabat mengatakan malam 23. Dan kesimpulannya secara umumnya Lailatul Qadar ini ada pada malam 10 yang akhir. Kalau kita baca kitab, saya tengok lebih kurang 40 lebih pandangan mengatakan bila Lailatul Qadar. Di antara pandangan yang saya tengok, malam pertama Ramadan pun malam Lailatul Qadar juga pernah berlaku. Malam 17, malam 19, malam 15. Banyak pandangan ulama. Cuma daripada nas, daripada dalil hadis Nabi Muhammad, yang lebih jelas adalah 10 malam terakhir. 10 tu lebih diharapkan dalam ganjil-ganjil tu, yang ganjil. Yang ganjil Allah. Tapi ganjil ni pun kena jaga juga. Kadang-kadang di Mekah ganjil kita genap sini. Mana satu ganjil yang Nabi masuk kan? Kadang-kadang Mekah puasa dulu, baru kita puasa kan? Malam tak sama tu. Sana ganjil, sini genap. Sana genap, sini ganjil. Sebab tu hidupkan semua malam, itu yang terbaik. Hidupkan semua malam. Orang Mekah kata, semalam malam 27 lah Lailatul Qadar. Kita semalam malam 28. Kita puasa dulu. Mana satu betul? Boleh juga Allah nak buat. Depa malam 27, kita malam 27 juga. Kita awal sehari daripada depa. Boleh. Itu urusan Allah SWT. Tapi cumanya jangan kita hanya tumpukan satu malam tu. Hidupkan semua malam. Lebih-lebih lagi 10 yang terakhir. Itu yang terbaik. Bahkan kita memang bukan nak cari Lailatul Qadar pun. Kita nak cari ridha Allah SWT. Tuhan pencipta Lailatul Qadar tu. Itu yang paling tujuan besar sekali. InsyaAllah kalau kita tumpu hati pada Allah, ibadat setiap malam, Allah bagilah anugerah dia tu, Lailatul Qadar. Jadi kita pun tak boleh lewat lagi 4 minit saja masa. Jadi kesimpulannya, marilah sama-sama kita rasa gembira, seronok nak sambut bulan Ramadan. Jangan rasa Ramadan ni susahkan kita. Ada orang kata, alah habislah Ramadan mai tak boleh makan tengah hari lah. Tak apa, tak boleh makan tengah hari, tak apa. Dia makan 11 bulan dah makan. Okey. Cukuplah sebulan ni kita khususkan untuk Allah pula, untuk ibadat pada Allah. 11 bulan kita main, 11 bulan kita makan, 11 bulan kita lalai, 11 bulan kita maksiat. Ni timenya kita nak cuba untuk tumpu ibadat pula pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak banyakkan sikit. Nak lebihkan sikit. Orang sambut Ramadan ni kata ulama 3 golongan secara ringkasnya. Yang pertama, yang hanya mengucapkan selamat Ramadan, marhaban ya Ramadan. Lagi 2-3 hari nak masuk Ramadan ni, akan ada lah mesej WhatsApp banyak masuk ni. Facebook, Instagram. Apa dia? Dia buat gambar dia kat situ. Dia tulis, dia buat poster sendirilah, tak apalah. Tak apalah, tak ada masalah apa. Marhaban ya Ramadan, selamat menyambut Ramadan Mubarak, selamat berpuasa. Gambar dia sebelah. Macam tu tak apa, tak ada masalah apa pun. Okey je. Cumanya ada golongan yang pertama ni, kata ulama hanya mengucapkan selamat Ramadan, selamat menyambut Ramadan. Bila Ramadan datang dia tak beramal pun, tak tinggalkan maksiat pun, dia teruskan dengan adat seharian dia. Golongan kedua, golongan yang 11 bulan maksiat lalai daripada dengan Allah, mai Ramadan dia berubah, dia taubat, dia pergi masjid, jadi baik. Ini bagus, dia guna peluang untuk Ramadan untuk kembali pada Allah. Golongan ketiga, 11 bulan dah ibadat, dah taubat, dah siapkan diri dia, Ramadan hanya time untuk diangkat oleh Allah SWT. Itu golongan yang tinggi sikit lah. Tinggi sikit. Jadi kita bukan hanya sambut Ramadan, mengucapkan selamat Ramadan, selamat puasa, kita nak beramal juga dalam bulan Ramadan. Itu yang terbaik. Jadi mari sama-sama kita gembira untuk sambut bulan ini. Bulan yang Allah nak lepaskan kita daripada cengkaman nafsu. Bulan yang Allah nak angkat darjat kita. Bulan yang Allah nak pindahkan kita daripada sifat manusia biasa kepada sifat malaikat. Malaikat tak makan tak minum, malaikat zikir je, ibadat je. Kita pun Allah nak angkat ke situ. Ke mana ni? Ke arah bukan hanya jadi macam manusia biasa, makan, minum,
seronok, rehat, tidur. Tidak. Tak makan, tak minum, kemudian mereka ibadat pada Allah SWT, baca Quran apa semua. Allah nak angkat darjat kita. Allah nak angkat kita daripada bergantung pada makanan, kekuatan kita, pada bergantung hanya pada Allah SWT. Tetap kena pergi kerja walaupun Ramadan. Tak ada cuti. Wajib cari nafkah juga. Yang dakwah wajib pergi dakwah juga. Yang sembahyang wajib sembahyang juga. Tak ada berhenti walaupun tak makan. Itu menunjukkan apa? Allah nak angkat kita punya kefahaman. Selama ni bukan makan minum yang kuatkan kamu. Selama ni bukan makanan kamu tu yang bagi kamu boleh bekerja. Bulan Ramadan, tinggalkan makan dan minum. Pergantungan hanya kepada Allah SWT. Sebab itulah Nabi sebut sahur walaupun dengan segala hayang. Kalau ikut logik, kenapa Nabi nak buat, kenapa Nabi suruh macam tu? Tak laratlah kita, tak kuatlah kita. Nabi nak ajak kita lebih tinggi lagi. Apa? Ayat segelas ni sebab saja. Ayat segelas bukan boleh kuatkan kamu pun. Tapi kamu sahurlah, ambil berkat. Sebenar-benarnya yang kuatkan kamu adalah Allah SWT di siang hari. Sahabat Rasulullah pergi jihad perang Badar bulan Ramadan. Makan apa sahabat sahur? Kan makan nasi, makan kurma dengan ayam segelas ya. Ini Ramadan nak angkat kita, kefahaman kita, tauhid kita, akidah kita, hati kita, semua Allah nak bersihkan. Allah nak pindahkan kita ke maqam yang tinggi, ke kedudukan yang mulia dunia dan akhirat. Macam tu Allah nak bahagiakan hidup kita sebagai orang yang mentauhidkan Allah SWT. Allah nak bahagiakan kita dengan kita terlepas daripada cengkaman nafsu. Nafsu ni yang tak bahagiakan kita. Dia yang ganggu kita. Dia yang ganggu ketenangan kita. Maka dengan puasa Allah akan lepaskan kita. Allah akan hidupkan kita dengan roh, dengan keimanan pada Allah SWT, yang menyebabkan apa yang berlaku kita rida. Kita tak dapat, kita sabar. Dapat, kita syukur. Orang suka, kita tak peduli. Orang suka pun kita tak peduli. Kerana kita hanya peduli Allah SWT. Semangat kuat. Dia panggil apa? Sentiasa positif. Bersih jiwa, bersih akal, sentiasa diilhamkan dengan ilham yang baik. Ini hasil pada Ramadan, insya-Allah. Diluaskan rezeki oleh Allah, dimudahkan urusan oleh Allah dengan kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan yang datang ini Ramadan terbaik untuk kita semua dan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berkati barisan pengurusan MBI. Allah hadiahkan semua yang berkhidmat di sini, orang yang mendapat rezeki yang diluaskan oleh Allah, yang diberkati oleh Allah, melahirkan anak-anak, zuriat-zuriat yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan Allah SWT pelihara tempat ini daripada segala keburukan, daripada segala sihir, daripada segala ain, segala keburukan, segala kejahatan, segala kemudaratan, segala kesakitan. Amin rabbal alamin. Allah jadikan tempat ini tempat yang kita mendapat kebaikan-kebaikan yang banyak, ilmu yang banyak, kita mendapat rahmat daripada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan tempat ini tempat yang selalu disebarkan ilmu-ilmu Allah SWT. Datang orang alim, para ulama, mudah-mudahan menyebarkan ilmu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang selalu menghadiri majlis ilmu, cintakan majlis ilmu, cintakan ilmu Allah, cintakan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semua.